أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini dengan keizinan daripada Allah, kita sama-sama diberi kesempatan untuk berhimpun dan berkumpul di dalam surau ini. Mudah-mudahan kita mendoa dan mengharapkan majlis ilmu kita, baik atas nama kuliah ataupun ceramah, semoga mendapat rahmat dan keberkatan dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengurusi surau, ahli-ahli jawatan kuasa, serta mereka yang turut sama menjayakan program kita pada malam ini. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang dapat dan mampu memberikan imbuhan dan imbalan atas usaha daya upaya tuan-tuan. Seterusnya kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun malam ni kita bukan berada di masjid, tetapi sambutan alhamdulillah. Saya pun macam orang sakit jantung dah, mikrofon ni penuh. Kalau masjid tak tahulah, ni baru tahap surau kan. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita berbicara serba sedikit, santai-santai, ringkas-ringkas berkenaan sebahagian peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Bila membicarakan persoalan akhir zaman, kita perlu ingat satu benda, iaitu sumber. Bila nak membicarakan tentang akhir zaman, sumber dapatan kita untuk kita bercakap, untuk kita mengeluarkan pandangan dan pendapat, seharusnya berbasiskan kepada dua sumber yang utama. Yang pertama ialah nas-nas daripada Al-Quran, dan yang kedua ialah nas-nas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi sebenarnya lebih kepada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat, mungkin daripada ulama-ulama, daripada pandangan-pandangan individu dan persendirian, bila mereka melihat kepada waqi', melihat kepada event, melihat kepada peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Apapun kembali kepada asas nas Al-Quran dan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mentadabbur dan mempelajari salah satu daripada hadis yang pernah disabdakan oleh junjungan besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat besar, iaitu sepupu ataupun menantu kepada Nabi Muhammad sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajiduhum yawma idzin 'amirah wa hiya kharabun minal huda ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bila kita memperhatikan apa yang disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun, hampir saja akan tiba kepada umat manusia di akhir zaman. Rasulullah memberitakan kepada kita 4 konteks, 4 elemen yang cukup penting di dalam hadis ini. Yang pertama, Rasulullah berbicara mengenai agama. La yabqa minal islami illa ismuhu. Tiada yang tinggal, tiada yang kekal pada Islam itu di akhir zaman illa ismuhu, kecuali namanya sahaja Islam. Yang kedua, Rasulullah berbicara mengenai panduan umat Islam, iaitu Al-Quran. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tiada yang tersisa, yang berbaki daripada Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisan dia. Dan yang ketiga, Rasulullah berbicara mengenai tempat seperti ini, iaitu Rasulullah berbicara mengenai masjid. Masajiduhum yawma idzin 'amirah. Masjid-masjid kamu pada hari itu besar, indah, tersergam. Walakin kharabun minal huda, atau ada riwayat wahiya kharabun minal huda, tetapi kosong, sunyi daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir dan keempat, Nabi Muhammad berbicara mengenai ulama. Ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama'. Dan ulama-ulama kamu pada masa itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia yang berada di bawah kolong langit ataupun di bawah naungan langit. Kenapa ulama-ulama kamu pada masa itu diistilahkan oleh Rasulullah dengan seburuk-buruk makhluk? Ada benda yang dilakukan oleh mereka. Min indihim takhrujul fitnah. Kerana dari sisi ulama itu sendiri keluarnya fitnah, wa fihim ta'un, dan kepada ulama itu jugalah akan kembalinya fitnah tersebut. Jadi bila kita merangkumi keempat-empat aspek ataupun elemen penting yang disebutkan oleh Rasulullah yang bakal berlaku di akhir zaman ini, sebenarnya dia merujuk kepada 4 perkara yang saling berhubung kait. Keempat-empat ini mempunyai connection yang cukup besar dan rapat di antara satu dengan yang lain. Pertama, Rasulullah membicarakan tentang Islam sebagai agama. Yang kedua, Rasulullah membicarakan tentang Al-Quran sebagai manual, sebagai panduan untuk umat Islam melaksanakan ataupun mempraktikalkan ataupun mengamaliahkan apa yang dikatakan sebagai Islam tadi, dan seterusnya hubung kait
tempat sebagai penyatuan bagi umat Islam, iaitu masjid, dan seterusnya pendakwah, penyebar, mereka yang dianggap mempunyai kelebihan ataupun otoriti, yang mempunyai integriti dalam masyarakat untuk menyebarkan Islam, iaitu ulama-ulamanya. Atas dasar itulah kita harus memerhatikan hal ini dan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Ada benar atau tidak apa yang disabdakan oleh Rasulullah sudah berlaku ataupun mungkin akan berlaku di masa depan, yang kita tidak ketahui bilakah hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini bakal berlaku. Pertama, la yabqal minal islami illa ismuhu. Tidak tersisa dan tidak tertinggal daripada Islam ini kecuali namanya sahaja. Ini memaksudkan kepada kita bahawa rata-rata umat yang beragama Islam di akhir zaman berkemungkinan besar hanya namanya saja yang Islam. Mungkin agamanya ini tercatat atau tercatat di pengenalan masing-masing, IC masing-masing, tetapi cara kehidupan Islam yang sebenar sudah jauh daripada kehidupannya. Cara dia berkomunikasi dengan orang lain sudah tidak menggambarkan Islamiknya dia. Cara dalam berpendidikan mungkin juga sama. Cara dia berhubungan dengan orang lain mungkin juga sama. Dan cara dia hidup bermasyarakat mungkin sudah tidak menggambarkan hakikat agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, saya buat perbandingan yang mudah. Tuan-tuan, bila kata kita menyebut Islam, kita memang mengharapkan Islam ini sentiasa ada, sentiasa dekat, sentiasa rapat dengan kita. Dan kalau boleh kita berkehendakkan sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah agar kehidupan terakhir kita yang namanya kematian juga berakhir atas agama ini, iaitu Islam. Tetapi hakikat Islam yang sebenarnya bukanlah dikatakan Islam itu kerana nama kita Muhammad. Tidak. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Ja'far. Bukanlah Islam itu kerana nama kita Aisyah sebagai contoh. Dan bukanlah orang yang bernama Robert itu tidak Islam. Bukan orang yang bernama John itu memaknakan dia tidak Islam. Nama adalah sekadar nama, dan perletakan nama pada seseorang bukanlah gambaran sebenar bagi agama ataupun akidah yang diwakili oleh individu atau batang tubuh seseorang. Begitu juga Islam kita bukanlah kerana kita berpakaian baju Melayu, kain sarung semestinya orang tu Islam. Kita berbaju kebaya, berbaju kurung, bertudung litut tidak semestinya Islam. Ataupun kita melihat jenis-jenis pakaian lain yang tidak memaknakan atas nama agama. Dan bukanlah kita Islam kerana lahir beribu bapa kan Islam. Kita bukan Islam kerana dilahir di perkampungan yang rata-rata peratusan besar adalah orang Islam. Tetapi kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya bila kita telah menerima apa yang disyahadahkan oleh kita, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin walaupun nama kita pada masa itu John, tetapi bila kita mengucapkan kalimah syahadah tadi, bermakna Islam telah menjadi agama kita. Islam telah menjadi pegangan kita. Walaupun mungkin kita tidak bersongkok, walaupun mungkin kita tidak berkopiah, walaupun mungkin kita tidak berjubah, tetapi lafazan asyahadah tadi telah memungkinkan kita menjadi seorang Muslim.
Bila kita Muslim, kita kena ada keimanan, kita kena ada kepercayaan tuan-tuan daripada apa yang kita ucapkan, manifestasi daripada kalimah syahadah, memperakui bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga kena memperakui bahawa Muhammad itu adalah seorang hamba Allah yang berpangkat Nabi serta berpangkat Rasul. Ini adalah keimanan, ini faith, ini kepercayaan. Tetapi dalam agama Islam, kita hanya bukan berpaksi kepada keimanan semata-mata, tetapi ada satu lagi yang perlu dihubung kaitkan, di-connection dengan iman, iaitu ilmu. Iman tidak akan sampai ke mana-mana tuan-tuan tanpa ilmu, dan ilmu tidak akan berasas dan bererti sama sekali sekiranya tidak disertakan dengan iman. Sebagai contoh, kalau dipersoalkan iman tanpa ilmu, kamu beriman kepada Allah? Ya, aku beriman kepada Allah. Dia tidak memaknakan apa-apa. Tetapi satu lagi yang saya harapkan kita faham betul-betul ialah ilmu. Ilmu tentang apa yang kita imani tadi. Bila kita kata kita beriman kepada Allah, maksudnya kita kena berilmu apa-apa yang berhubungan dengan Tuhan yang kita imani, Allah itu. Jadi ilmu yang kita perlu ada berkaitan dengan Allah ialah, rata-rata dalam perbahasan ilmu tauhid merangkumi 4 benda: zat Allah, sifat Allah, nama-nama Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Ni yang kita kena pelajari. Apa yang berhubung kait dengan Allah, nama-nama dia, sifat-sifat dia, perbuatan-perbuatan dia, barulah kita dapat mengenal apakah unsur ataupun zat yang dinamakan sebagai Allah yang kita percaya dan kita imani itu. Tidak cukup dengan setakat mengatakan aku percaya pada Allah, aku beriman pada Allah, sedangkan dalam masa yang sama kita tak mengerti dan mengetahui apa-apa berkaitan dengan Allah. Di sinilah pentingnya ilmu. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada rangkap syahadah yang kedua. Berimankah kamu kepada Rasulullah? Ya, aku beriman. Kamu beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir? Ya, aku beriman. Tidak memadai dan mencukupi sehingga kita berilmu tentang Nabi Muhammad. Maka kita mempelajari tentang junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Apa yang wajib bagi seorang Rasul, apa yang harus bagi seorang Rasul, apa yang mustahil bagi seorang Rasul, dan mempelajari dengan sebaik-baiknya setiap peristiwa sejarah yang kita namakan sebagai tarikh dan sirah bagi Nabi Muhammad dari awal kelahiran baginda sampailah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dianggap kita benar-benar berilmu, baru dianggap kita benar-benar mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan Muhammad Rasulullah. Jadi di sinilah pentingnya iman dan ilmu. Dan jangan sesekali kita berilmu tanpa beriman. Ilmu yang tak ada basis, ilmu yang tak ada dasar ialah ilmu yang tak dihubungkan dengan keimanan.